Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, Pendidikan Islam tahun 5 bidang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin agung siri yang pertama. Baiklah, marilah sama-sama kita mulakan dengan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di akhirat kelak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita teruskan dengan doa belajar. Marilah sama-sama kita aminkan doa. Mudah-mudahan kita faham topik pada hari ini seterusnya dapat dihayati dalam kehidupan kita, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب زدني علما وارزقني فهما Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir pembelajaran murid-murid dapat yang pertama menyatakan erti pemimpin, yang kedua menyenarai peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Bagi yang baru saja menonton video dari channel saya, marilah sama-sama kita menekan butang langgan, subscribe serta loceng notifikasi. Mudah-mudahan tidak terlepas daripada semua video yang akan dikemas kini dari semasa ke semasa. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih atas sokongan anda. Baiklah, mari sama-sama kita lihat peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanah, menepati masa, kuat beribadah, menjaga hubungan dengan Allah, memelihara hubungan dengan manusia, menjaga tutur kata dan adab sopan, seorang yang penyayang, rendah diri, bertanggungjawab, menghormati orang lain, suka membantu, menghindari perkara yang sia-sia, mengasihi orang tua dan kanak-kanak, seorang yang sabar, sentiasa bercakap benar, suka bersedekah, tenang dan pemaaf dan banyak lagi. Berdasarkan ciri-ciri kepribadian yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah yang menjadi contoh untuk kita ikuti. Tahukah anda bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai seorang pemimpin yang agung di dunia? Baiklah, berkata mengenai pemimpin, apakah maksud pemimpin? Pemimpin bermaksud individu yang bertanggungjawab menerajui sesuatu organisasi. Pemimpin, untuk mudah kita faham, merupakan seorang ketua. Ketua kepada kumpulan dinamakan sebagai pemimpin. Ketua pengawas dinamakan sebagai pemimpin juga. Di sekolah, siapakah pemimpin kita? Guru besar. Di negara kita, siapakah pemimpin kita? Perdana Menteri. Baiklah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang pemimpin yang agung. Apakah itu pemimpin yang agung? Pemimpin yang agung bermaksud pemimpin yang terkemuka, ternama, hebat. Baiklah, kita teruskan lagi dengan peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Kita akan bercerita peranan Nabi Muhammad sebagai pemimpin dalam konteks sebagai pemimpin masyarakat. Yang kedua, peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua tentera. Yang ketiga, peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua hakim. Yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perancang ekonomi negara. Baiklah,
Berdasarkan peranan-peranan Nabi Muhammad SAW terhadap masyarakat dalam bidang ketenteraan, hakim, perancang ekonomi negara inilah yang menyumbang kepada Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin yang agung di dunia. Baiklah, kita lihat peranan yang pertama Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin masyarakat. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW menyatukan masyarakat Madinah yang berbilang agama dan kaum. Kita lihat bagaimana sirah telah membuktikan bahawa Nabi Muhammad SAW menjadikan negara Madinah sebagai negara Islam yang pertama di dunia dan berjaya menyatukan berbagai agama dan kaum di sana. Bukan sahaja beragama Islam, tetapi juga Yahudi dan sebagainya. Yang kedua, menyemai sikap hormat, menghormati dan toleransi dalam masyarakat. Nilainya di sini kita mestilah mengamalkan sikap hormat, menghormati antara satu sama lain dan bertoleransi, bertolak ansur, kerana inilah yang menjadi rahsia kepada kejayaan masyarakat Malaysia yang dapat bersatu padu walaupun kita berbilang kaum. Yang ketiga, berganding bahu ataupun bekerjasama antara pemimpin dengan rakyat. Nabi Muhammad SAW bukan saja menjadi ketua yang sangat hebat, tetapi pemimpin yang disayangi oleh rakyat kerana sentiasa membantu rakyat ketika mana rakyat berada dalam keadaan yang susah. Dan rakyat Madinah ketika itu sangat membantu Nabi Muhammad SAW dalam pelbagai urusan. Pemimpin dan rakyat berpisah tiada. Kita teruskan, tidak menggunakan kekerasan dan paksaan. Inilah yang dilarang di dalam Islam. Jadi sebagai seorang ketua ataupun pemimpin, janganlah kita gunakan kekerasan dan paksaan untuk menyelesaikan masalah, kerana itu bukanlah tindakan yang bijak. Kita teruskan lagi. Peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dalam konteks pemimpin masyarakat. Nabi Muhammad SAW memupuk nilai murni dalam masyarakat. Contoh-contoh nilai murni telah pun disebut, antaranya bersatu padu, toleransi dan sebagainya. Yang seterusnya, menjadikan masjid pusat dakwah dan kegiatan masyarakat Islam. Masjid menjadi pusat untuk menyebarkan agama Islam, selain menjadi pusat kepada ekonomi negara. Di situlah juga berlaku pusat sosial di mana semua umat Islam berkumpul, dan di situlah dapat mewujudkan kesatuan hati umat Islam itu sendiri. Seterusnya, menjadikan setiap individu bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah. Baiklah, negara Madinah merupakan negara untuk semua, tak kiralah untuk yang beragama Islam maupun bukan Islam. Setiap individu yang tinggal di Madinah bertanggungjawab untuk mempertahankan negara Madinah. Kita teruskan dengan peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dalam konteks ketua tentera. Tahukah anda bahawa Nabi Muhammad SAW juga menjadi ketua dalam perang? Kita lihat Nabi Muhammad SAW menghulurkan perdamaian dengan kabilah-kabilah dan negara luar. Inilah yang dinamakan sebagai pemimpin yang hebat. Apabila kita berkata mengenai ketua tentera, mestilah terlibat dengan peperangan. Kita mestilah jelas dan faham
bahawa Islam merupakan agama yang mencintai perdamaian. Peperangan berlaku kerana umat Islam mempertahankan kedaulatan negara dan kesucian agama Islam itu sendiri. Baik, yang kedua, merancang strategi peperangan. Peperangan dirancang dengan strategi yang sangat hebat, disebabkan itulah umat Islam menang dalam peperangan. Contohnya peperangan Badar, Khandaq dan sebagainya. Baiklah, kita lihat peranan Nabi Muhammad SAW dalam konteks ketua tentera. Baginda SAW mengetuai peperangan menentang musuh dengan tenang dan bijaksana. Seterusnya, menjaga adab ketika berperang seperti tidak merosakkan bangunan dan tumbuh-tumbuhan. Inilah nilai yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW. Perang adalah perang, tidak melibatkan kezaliman dengan merosakkan bangunan ataupun tumbuh-tumbuhan, kerana ini merupakan adab dalam peperangan. Kita teruskan lagi peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dalam konteks ketua hakim, ketua kepada undang-undang negara. Kita lihat, yang pertama, menjadikan Al-Quran dan petunjuk Allah sebagai asas menjatuhkan hukuman. Di sini, untuk menjatuhkan sesuatu hukuman ataupun melakukan sesuatu perkara, kita mestilah menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai rujukan utama kita. Yang kedua, adil dan saksama serta berpendirian tegas. Inilah contoh tauladan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak berat sebelah, adil, sama rata kepada semua rakyatnya. Seterusnya, menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti dan saksi tanpa pilih kasih. Inilah yang menunjukkan Rasulullah SAW sangat berhati-hati dan mempunyai kredibiliti yang sangat hebat dalam menjatuhkan hukuman. Mesti ada bukti dan saksi. Inilah yang mesti kita contohi. Baiklah, seterusnya kita lihat peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dalam aspek perancang ekonomi negara. Pertama, menghapuskan dasar ekonomi jahiliah. Yang kedua, mewujudkan dasar ekonomi Islam yang adil. Inilah yang menjadikan ekonomi negara semakin maju kerana wujud keadilan. Yang ketiga, memungut zakat daripada mereka yang wajib mengeluarkannya. Pengajaran yang boleh kita ambil pada hari ini, zakat itu hukumnya wajib kerana merupakan salah satu daripada rukun Islam. Kita lihat peranan Nabi Muhammad SAW masih lagi dalam aspek perancang ekonomi negara. Rasulullah SAW mengagihkan zakat kepada mereka yang layak. Siapakah mereka yang layak menerima zakat? Antaranya golongan anak yatim, orang-orang miskin dan sebagainya. Wajib untuk kita tolong. Yang seterusnya, membasmi segala bentuk penindasan seperti riba, rasuah dan penipuan. Apa saja bentuk penindasan dalam ekonomi, Rasulullah SAW berjaya hapuskannya. Baiklah, kesimpulannya, berdasarkan peribadi Nabi Muhammad SAW dan peranan-peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin, itulah yang menjadikan baginda SAW sebagai seorang pemimpin yang terulung, agung, hebat di dunia.
Kita berjumpa lagi untuk siri yang kedua. Terima kasih kerana setia hingga ke hujung video. Yang baik itu semuanya dari Allah dan lemah dan buruk itu dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.